fight tonight. Tuan Hakim, sebagaimana jawapan saya kepada tuan tadi adalah saya ini seorang perempuan hina, tak tentu dan tak tetap tempat tinggal, tidak tetap pekerjaan. Dahulunya, paduka tuan, saya ini seorang perempuan baik-baik, tetapi kerana sesuatu tuduhan yang paling hina dari suami saya diusir dari rumahnya pada tengah malam. Diusir dengan tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan diri. Anak saya yang masih kecil terpaksa saya tinggalkan dan tidak boleh saya pegang lagi. Dari novel Terusir, Buya Hamka. Secara etimologi, cereka bermaksud cerita rekaan. Cerita rekaan atau singkatannya cereka atau fiction ialah karya sastra penulisan yang dicipta daripada imajinasi penulis atau pengarang itu sendiri. Terdapat dua bentuk penulisan yang dihasilkan, yaitu novel dan cerpen ataupun cerita pendek. Fiction mungkin memasukkan atau merujuk kepada fakta atau peristiwa sebenar yang dialami sendiri oleh penulis sebagai sumber inspirasi dalam berkarya. Menurut Asfar, sastrawan dan penulis karya adalah manusia yang selalu berhubung dengan masyarakat. D.A. dan Dwantika P. yang merupakan tokoh sastra dari Indonesia menyatakan bahawa kesusastraan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat penulisnya. Di samping itu, dalam kajian yang dilakukan ini, pengkaji telah meneliti konsep teori sosiologi yang terdapat dalam novel Terusir karya penulis terkemuka, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka. Teori sosiologi mempunyai tiga bentuk teori, iaitu teori konflik, fungsionalisme, dan interaksi. Teori sosiologi adalah merupakan satu kajian saintifik yang dilakukan mengenai interaksi sosial dan organisasi menurut van der Zanden 1996. Dan kajian saintifik mengenai kehidupan sosial manusia, kumpulan-kumpulan dan masyarakat menurut Giddens 1993. Dalam kajian ini, pengkaji memilih teori konflik kerana teori tersebut menepati kriteria dalam novel yang dikaji. Pada kesempatan ini, saya ingin menyatakan pernyataan masalah yang diambil berdasarkan novel Terusir karya Hamka dengan berkaitan dengan teori sosiologi. Antara pernyataan masalahnya ialah yang pertama, kesan pengaruh masyarakat terhadap perbezaan sosial, budaya dan status. Pernyataan masalah ini adalah pernyataan yang paling utama dalam novel Terusir. Hal ini dikatakan demikian kerana konflik terawal yang berlaku dalam novel Terusir adalah disebabkan perbezaan sosial, budaya dan status di antara Maria dan Azhar sehingga tercetuslah konflik-konflik yang lain. Oleh hal yang demikian, masyarakat dalam novel Terusir sangat menjaga sosial budaya dan status mereka walaupun perkara tersebut meruntuhkan keharmonian rumah tangga mereka tersebut. Pernyataan masalah yang kedua adalah pandangan masyarakat terhadap kupu-kupu malas serta masyarakat dan bunga yang mengandungi racun.
Kenyataan tersebut ditujukan kepada golongan Mariah iaitu golongan pelacur. Masyarakat dalam novel terusi menganggap golongan tersebut adalah golongan yang jahat dan mengambil kesempatan terhadap golongan para lelaki. Masyarakat dalam novel terusi mengutuk sekeras-kerasnya golongan seperti Mariah tanpa memikirkan sebab dan asbab mengapa golongan tersebut terjebak dalam kancah yang hina itu. Walhal Maria terjebak dalam kancah yang hina itu adalah disebabkan Maria suka mencari pekerjaan akibat iri hati dan kebencian yang diberikan oleh golongan masyarakat terhadap Maria kerana memiliki kecantikan yang luar biasa. Terdapat 3 objektif yang telah dinyatakan oleh pengkaji di dalam kajian ini. Yang pertama ialah memperjelaskan bentuk konflik teori sosiologi yang ada dalam karya. Yang kedua, meneliti faktor penyebab berlakunya konflik dalam novel terusir. Dan yang ketiga, mengetahui kesan dari konflik sosial yang dialami oleh watak dalam novel terusir karya Hamka. Sorotan kajian kami mempamerkan beberapa kajian lepas yang mengandungi berkaitan dengan novel terusir dan juga teori yang digunakan iaitu teori sosiologi. Kajian yang pertama ditulis oleh Lisa Permatasari, Erizal Ghani, Syahrul Ramadan pada tahun 2019. Kajian tersebut mengenai novel terusir yang bertajuk Diskriminasi Gender dalam Novel Terusir karya Hamka melalui perspektif Sarah Mills. Secara keseluruhannya, kajian ini menceritakan tentang sosiologi permasalahan manusia iaitu satu persoalan diskriminasi gender yang membezakan perempuan dan lelaki berdasarkan konstruksi sosial dan budaya. Selain itu, Amriti Arbain pada tahun 2017 kajian mengenai pemikiran Hamka dalam novel-novelnya, sebuah kajian sosiologi. Kajian lepas ini membincangkan Hamka sebagai seorang sastrawan yang produktif telah banyak menghasilkan karya sastra yang terkenal baik di wilayah Nusantara maupun luar Nusantara. Kajian ini memaparkan aspek sosiologi beberapa orang tokoh seperti Hugh 1978 dan James R. Rush 2017 yang memberi pendapat tentang karya-karya yang dihasilkan oleh Hamka seperti novel Si Sabariah, Di Bawah Lindungan Kaabah, Terusir dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kajian lepas yang ketiga pula bertajuk Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Moden. M. Wahid Nurtualeka pada tahun 2017. Secara ringkasnya, kajian ini menceritakan tentang konflik sosial yang dikaji berdasarkan tokoh-tokoh teori konflik sosial klasik dan teori konflik sosial moden. Rensi Argani pada tahun 2018 kajian mengenai konflik internal tokoh Maria dalam novel terusir karya Hamka menceritakan tentang konflik yang dihadapi watak utama novel tersebut iaitu seorang wanita yang bernama Maria. Kajian ini menyenaraikan bukti konflik yang dialami oleh watak Maria sejak dari awal cerita sehingga ke akhir bentuk konflik serta penyebab konflik itu berlaku. Kajian yang terakhir ataupun kajian lepas yang terakhir bertajuk Kedudukan Tokoh Perempuan dalam Novel Terusir karya Hamka yang ditulis oleh Sri Eyan Hubu pada tahun 2017. Kajian ini menekankan novel sebagai salah satu karya sastra yang banyak menggambarkan permasalahan yang dihadapi manusia dalam kehidupan. Akhir kata, terbukti bahawa novel terusir karya Hamka mempunyai beberapa kajian lepas yang mengandungi perkaitan rapat dengan teori sosiologi atau lebih tepat lagi, teori konflik sosiologi. Seterusnya kita akan melihat kepada kaedah metodologi kajian yang digunakan di dalam kajian ini. Untuk pengetahuan, kumpulan kami telah menggunakan kaedah penelitian kualitatif di dalam kajian ini. Ini bermakna ia lebih menggunakan kepada deskriptif kualitatif. Hal ini kerana untuk menghasilkan kajian ini, kami hanya melibatkan pemahaman, pemerhatian dan idea-idea penulisan dari kami sendiri berbanding dengan kaedah kuantitatif. Menurut Mohtar 2013,
Metod deskriptif kualitatif merupakan sebuah metod yang digunakan oleh pengkaji untuk menemukan pengetahuan dan teori terhadap penelitian dalam kajian pada satu waktu yang tertentu. Dan kumpulan kami telah memilih salah satu aspek yang terdapat dalam teori sosiologi, iaitu teori konflik. Teori sosiologi merupakan teori yang tidak asing lagi mengenai kehidupan bermasyarakat, seperti di dalam kisah perjalanan watak utama di dalam novel terusir ini. Antara contoh beberapa analisis teori sosiologi konflik di dalam kajian ini ialah: pertama, kita akan melihat kepada konflik perkahwinan di antara Maria dan Azhar. Umum mengetahui krisis dalam perkahwinan merupakan perkara yang negatif yang berlaku di alam perkahwinan. Setengah konflik yang berlaku akan memberikan pengajaran kepada pasangan untuk memperbaiki kesilapan lalu, adapun ia akan lebih menjadi rumit dan menyebabkan perpisahan. Ini dapat dilihat di dalam novel terusir ini pada muka surat 1 hingga 8. Novel ini penulis telah mencipta satu konflik yang timbul akibat fitnah dan akhirnya membawa kepada perpisahan hubungan antara Maria dan Azhar. Kedua, konflik masyarakat terhadap Maria. Masyarakat memandang serong kepada Maria yang memiliki paras rupa yang cantik. Pada novel ini, pada muka surat 1 dapat dilihat bahawa Maria sangat kecewa dengan fitnah yang diterima sehingga mengakibatkan kehidupannya kini bernasib malang. Difitnah berlaku curang dengan Hamzah sehingga mengakibatkan beliau dihalau keluar oleh suaminya. Maria memiliki rupa paras yang elok sehingga mengakibatkan masyarakat bimbang dan takut bahawa Maria akan mengambil suami orang. Akibat kejadian itu, kehidupan Maria menjadi terumbang-ambing, mengakibatkan memaksa Maria untuk menjadi seorang pelacur. Maka itu sahaja beberapa analisis yang telah kumpulan kami sediakan untuk kajian ini. Pengarang novel terusir iaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Buya Hamka. Beliau dilahirkan pada 17 Februari 1908 di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Pengarang ini meninggal dunia pada 24 Julai 1981 di Jakarta. Selain mengarang, Buya Hamka juga merupakan seorang ulama, penggiat politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara. Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas 2. Apabila Hamka berumur 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Bermula detik itu, Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab di situ. Antara novel yang berjaya dihasilkan oleh pengarang serta mendapat sambutan hangat ialah novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Kaabah, Merantau ke Delhi dan karya ilmiah terbesarnya iaitu Tafsir Al-Azhar. Kepengarangan. Dari segi kepengarangan, Hamka lebih arif belajar sendiri dan menjalankan penyelidikan meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, kesusastraan, sejarah, sosial, politik sama ada Islam ataupun Barat. Beliau mahir dalam menyelidiki karya ulama besar dan terkenal dari Timur Tengah, negara Barat serta banyak lagi pujangga di segenap dunia penulisan. Di samping itu, Hamka sebagai pengarang novel terusir banyak mengetengahkan elemen teori feminisme dalam novel penulisannya seperti novel terusir dan novel Si Sabariah. Selain itu, Hamka juga banyak menggunakan inversi dalam bahasa yang digunakan untuk penulisan sesebuah novel. Seterusnya, beliau juga tidak terkecuali dari terpengaruh dengan latar belakang masyarakat atau budaya dalam penghasilan karya. Sebagai contoh, Hamka banyak menulis berkaitan kaum Minangkabau kerana itu merupakan asal-usul beliau. Akhir sekali, cara kepengarangan dan naskah penulisan Hamka sering ditulis dengan tujuan yang besar dalam mendidik pemikiran masyarakat ke arah yang lebih baik. Daripada kesemua aspek yang dibincangkan dan dikemukakan oleh para pengkaji sebentar tadi, dapatlah disimpulkan bahawa ketersamaan sosial adalah faktor yang terawal sehingga tercetuslah konflik-konflik yang lain. Seharusnya masyarakat, terutamanya masyarakat pada hari ini, tidaklah memadan
Ketaksamaan sosial, budaya dan status itu adalah kayu pengukur sesebuah kebahagiaan. Hal ini kerana kebahagiaan itu adalah daripada jiwa dan hati yang tenang dalam menghadapi pelbagai kesulitan dan kepayahan dalam kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kebahagiaan itu bukanlah terletak kepada kekayaan harta benda, tetapi terletak kepada hati dan jiwa yang tenang. Oleh hanya demikian dapatlah disimpulkan bahawa kebahagiaan itu bukanlah terletak kepada harta benda, tetapi terletak kepada hati dan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang dan ketenangan hati dan lapangnya jiwa.